login, dia akan masuk begini, page begini. So dia masukkan laman utama. So ini sebagai pengguna dia akan nampak macam ni lah. So sama, rider ke, vendor ke, admin ke, dia akan nampak benda yang sama. Okey. So saya akan buat, saya akan tunjuk tutorial. Dia sangat mudah untuk daftar. Okey, kita klik bahagian business. So dekat sini. So klik kat sini. Okey. Kalau dekat sini, hampa akan nampak kat sini dah ada 3 perniagaan yang di bawah saya. Okey, founder cafe, kedai runcit dan hardware. Okey, so untuk yang baru dia akan dapat sebegini. So atasnya dia akan kosong. So dia akan dapat notis begini. Anda boleh daftarkan lebih daripada 1 perniagaan. So just klik tambah bisnes. Okey. So untuk daftar ni percuma sahaja. Dia tiada bayaran apa-apa. So kadang-kadang ada vendor dia macam ingat benda ni kena bayar. So tidak. Benda ni adalah percuma. Okay. So bila dah masuk ini, so vendor isikan detail dia, masukkan gambar kedai. Okay. So dia masukkan gambar kedai dia. Lepas tu dia isikan nama bisnes dia. So nama bisnes ni sangat penting. So untuk vendor yang baru nak daftar dan untuk admin, untuk ajar kepada vendor, pastikan nama bisnes ni kena tepat. Sebab apa? Dekat sini notis bagi tahu tidak boleh diubah kemudian. Okey? Jadi nama bisnes ni pastikan masukkan dengan tepat. Maksudnya tak ada nak boleh ubah dah lepas ni. Sebab untuk vendor tersebut dia tak boleh ubah sendiri. So kalau katalah dia tersilap, dia ada beberapa huruf. Contoh macam baru ni ada daripada dapur pot ni. Dia tulis dapur pot ni tapi K tak ada. So dia minta kita ubah. Tapi kalau katalah berlaku, dia boleh mesej dekat MHQ lah. Tapi kalau boleh, seeloknya pastikan tepat. Okey? Okay, so masukkan nama bisnes. So saya tunjuk tutorial saja, saya tak akan key in, saya tak akan daftar. So saya akan ajar. Okay, lepas tu kategori. Okay, dah isi nama bisnes. Bahagian kategori ni pilihlah. Kalau dia nak daftar sebagai vendor makanan, pilih bahagian restoran atau kafe. Okay, so restoran kafe ni macam mungkin dalam fikiran dia hanya restoran dan kafe saja yang boleh daftar vendor makanan. Tak. So peniaga yang di tepi jalan ataupun yang berniaga di rumah boleh daftar. So kalau dia nak berniaga makanan, just klik restoran atau kafe. Restoran kafe. Okay. Kalau dia berniaga dia pasar dan runcit, barang-barang basah dan barang kering, klik pasar dan runcit. Kalau dia produk dia nak berniaga benda-benda lain macam barang-barang hardware, barang-barang kosmetik ke apa kan, klik semua produk lain. So, jelas kan? So, ini sangat penting. Okay, contoh kita, kalau dia ini adalah peniaga makanan, klik restoran cafe. So, lepas tu, nombor WhatsApp. Nombor WhatsApp ni, pastikan bermula dengan huruf 6. Okay, key in dengan, bermula dengan huruf 6. Okay, sebab apa? Kalau tak masukkan nombor 6, dia tak akan attach ke WhatsApp. So, bila dia ada detail dekat sistem, bila contoh customer nak klik nombor WhatsApp dia tak akan masuk. Sebab tu perlukan nombor 6 supaya bila customer nak klik kat nama vendor semasa pembelian tersebut, dia nak klik untuk WhatsApp, dia akan terus direct ke WhatsApp. Sebab tu kena ada huruf 6 di depan. Okey, lepas tu masukkan nombor premis. Nombor premis ni macam nombor depan lah, nombor rumah, nombor jalan di depan. Okey, lepas tu masukkan lorong, jalan, postcode, negeri dan bandar. Lepas tu dah selesai, klikkan daftar bisnes. Okey? So klik bahagian daftar bisnes. So selesailah bab daftar. Sangat mudah. Okey, selepas dah daftar, dia akan keluar sebegini. So bila dia dah daftar, dia akan dapat dah. So gambar yang dia masukkan tadi, so ada nama bisnes. Okey, kategori apa? Restoran cafe. Kita klik bahagian bisnes. Okey, macam vendor ni dia baru dia nak daftar, dia klik bahagian bisnes. So dia dah daftar, okey kan. Selepas dia dah baca daftar, dia akan keluar macam ni lah. Founder cafe, kedai runcit, hardware kan.
Okey. So kita tengok macam mana yang waktu bila dia minta kod, dia dah daftar tetapi dia tak boleh guna sistem ni. Okey, melainkan dia kena selepas dia key in, dia masukkan kod admin. So kita klik bahagian hardware. So ini adalah yang baru, kita dah baru daftar yang baru. So kita klik kat sini. Okey, dekat sini lah dia akan keluar satu notis. Okey, pengesahan, masukkan nombor kod admin di bawah untuk lengkapkan pendaftaran kedai anda. So inilah tujuan kita buat notis begini untuk vendor daftar vendor di bawah admin. So inilah dia punya keluar pengesahan. Selepas dia dah daftar, dia dah baca daftar, dia akan keluar begini. Selepas dia isikan kod admin tersebut, barulah dia boleh akses macam begini. Dia akan keluar semua sistem begini. So faham tak dia punya proses dia? Okey, kita sekarang seterusnya kita nak bagaimana nak isi menu untuk vendor makanan dan runcit sama sahaja. So klik dekat kedai yang dia daftar tadi. Okey, dekat sini dia ada 5 bahagian. Urus order, info kedai, tambah menu, masa operasi dan link kedai. Okey, so kita nak isi menu dulu. So klik pada tambah menu. Okey, ini untuk yang baru daftar, dia tak akan ada menu lah kat sini. So dia akan ada macam begini sahaja. So kalau dia nak tambah untuk permulaan, dia klik saja bahagian tambah menu. So dekat sini, so dia masukkanlah dia punya menu dia, masukkan gambar, tulis nama menu dia. Lepas tu dia penerangan produk. Contoh penerangan produk ni dia boleh bagi tahulah contoh makanan dia. Kalau dia masukkan satu macam set makanan, so dia boleh detail kat sini. Boleh makan untuk berapa orang, penerangan produk. Dan lepas tu bahagian kategori. Bahagian kategori ni kalau dia masukkan makanan-makanan macam burger, tulis burger. Type dekat sini burger. Kalau makanan tu macam makanan western, klik bahagian menu barat. Kalau makanan tu macam makanan goreng-goreng, klik bahagian goreng. So dia ada list kat sini lah. Okey, lepas tu masukkan harga. Lepas tu klik masuk. So dia akan keluar macam ginilah set menu-menu yang dia isi lah. So kalau lepas tu ada klik lagi bahagian tambah menu untuk isi menu-menu yang lain. Okey, so dekat sini dia akan nampak semua menu-menu yang dia dah isi. So, okey, untuk bahagian menu, untuk vendor, bahagian menu, kat sini ada 3 button. Okey, untuk bahagian 3 button ni, okey, kalau hampa perasan, dekat sini ada macam simbol pangkah kan? Okey, simbol button ni, tujuan dia apabila untuk macam restoran kan, dia yang berniaga daripada pagi sampai malam. So setiap menu dia ada makanan yang kalau sarapan pagi, kalau menu tengah hari, kalau menu petang. So masa dia berbeza. Okey, jadi contoh menu pagi, breakfast, so dia ada buat nasi lemak. Okey, so dia buat nasi lemak, so masa dia terhad. Okey, so masa dia terhad. So daripada pagi 7 pagi sampai pukul 10 pagi sahaja ataupun pukul 11. So lepas pada tu menu tu dah tak ada. Okey, so kita ada buat satu sistem button begini. Okey, untuk button yang pertama, button ni. So button ni adalah tujuan dia, contoh kalau makanan tu tiba-tiba habis. Okey, habis, sold out. So dia boleh tutup dekat app, dekat kedai dia boleh tutup off. So yang off ni adalah menu ni sahaja. So menu yang lain masih available. Okay. So dia kena alert lah. Sebab dia perasan benda tu habis. Tapi dekat app benda tu tak tutup. So nanti takut customer boleh order. So dekat situ nanti akan berlaku refund. So dia tak nak benda tu berlaku. Kita ada sediakan button sebegini. So bila vendor, bila satu makanan dia, menu dia habis, salah satunya habis, dia boleh tutup dekat sini button ni. So ini adalah on, so ini adalah off.
So kalau katalah dia dah off, lepas tu keesokan harinya dia dah boleh restock makanan tersebut, dia boleh buat. So dia pergi balik dekat bahagian tambah menu, klik dekat menu dia ni, so dia klik balik untuk dia on balik. Okey. Yang nombor 2 pula ada button macam jam. Okey, button jam ni lah yang saya explain tadi. Okey. Okey, button jam ni tujuan yang macam tadi cerita, dia ada menu yang mana bahagian breakfast, dia ada masa dia. Daripada pukul awal pagi sampai contoh pukul 7 pagi sampai pukul 11 sahaja. Selepas pada tu, dia dah tak ada menu tu. So dekat sini agak susah sebab dia masukkan menu dekat sini ke semua daripada pagi dan menu sampai malam. Jadi kita create satu sistem. So menu ni dia boleh setting. Contoh, katalah menu ni adalah menu nasi lemak. So nasi lemak ni dia beroperasi pada pukul 7 pagi sampai pukul 11. So dia boleh setting dekat menu ni, dia klik bahagian jam ni. Okey, dia klik bahagian pensel. So dia boleh setting lah pukul berapa. Contoh pukul start menu ni pukul 7 pagi, 7 am, berakhir pada pukul, kita ambil dalam pukul 11 pagi ataupun pukul 10.30 pun boleh. Kita ambil 11 lah. So selepas sahaja pukul 11 pagi, menu ni dah automatic dia offline. So dia kena klik kemas kini. Okay. So dekat sinilah so inilah function button jam ni. Okay. Jadi nanti bila customer dah tengok menu ni, dia akan offline. Selepas jam pukul 11 ke atas, menu ni automatic offline. So menu lain masih available sebab dia tak ada setting apa-apa masa. Okay. Jadi saya off balik lah. Okay. So kalau untuk buka balik, biarkan kosong je atas ni. Okay. Pastikan kena kemas kini. Okay. Yang nombor 3 pula ada button edit. So button edit ni, kalau tekan, contoh kita dah tambah menu, so kita nak ubahlah nama ke ataupun harga kan. So kita boleh ubah dekat sini, edit. So kita boleh ubahlah apa benda yang kita nak ubah dekat sini. Nak ubah gambar ke, nak ubah kategori ke, ataupun nak ubah bahagian penerangan produk pun. So tekan bahagian button edit. So lepas dah edit, pastikan kena tekan button kemas kini. Kalau tidak, dia tak akan update di sistem. So inilah tujuan dia button-button ni sebut. So korang jelas tak bahagian tambah menu? Kalau tak jelas, saya nak repeat balik. Saya minta maaf kalau saya gagap sikit sebab saya tak macam abang saya explain. Dia very dia memang lembut, orang cara dia cakap saya agak gagap sikit. Jelas tak bahagian daftar dan tambah menu? Jelas. Jelas Okay. So kita dah settle bahagian tambah menu. Sangat simple, mudah sahaja. Okay. So kita pergi pula untuk setting kedai. Okay. Untuk setting kedai, pergi balik pada bahagian bisnes. Okay. Tadi kita dah daftar dan kita dah isi menu. Sekarang kita nak bahagian setting kedai. Okay. Klik juga bahagian yang kita daftar perniagaan ni kan. So ada kedai yang kita daftar tadi. So contoh yang kita daftar tadi, kafe kan. So klik bahagian sini juga. Okay. Untuk setting kedai, kita ambil masa operasi. Kita klik bahagian masa operasi. Okay. Jadi dalam seminggu kita berniaga, mesti kita ada hari cuti kan. Jadi kita nak kena setting dekat app supaya bila kita cuti, kedai kita di app Malaysia Raya pun cuti. Tak naklah kita cuti, kita lupa nak tutup, lupa nak setting. Nanti customer order kat kita, order dekat kedai kita. So dia jadi nak kena refund pula. So tak nak berlaku begitu. So okay. Dekat sini dia ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Contoh kalau kita cuti hari apa? Kita cuti hari Ahad. Okey, pergi bahagian pensel. Dekat sini ada bahagian pensel.
So klik dekat bahagian pensel, dia akan keluar sebegini. Okey, lepas tu kita ini semua sebab hari ni memang founder cafe tutup. So kalau tengok dekat sini semua tutup sebab tak ada masa operasi. Okey, saya tunjuk kalau kata kita operasi hari Ahad, so kita setting kedai kita. Contoh, kedai founder cafe buka pada pukul selalunya pukul 4 PM. Tutup pada pukul 10 PM. Okey. So kita kemas gini. So ini adalah masa operasi pada hari Ahad 4 PM sampai 10 PM. Jadi yang bahagian kosong ni semua adalah hari cuti. Jadi memang hari ni kita cuti. Kita founder cafe cuti, terpaksa cuti. Okey. Contoh saya setting semua dulu. Kata kita setting semua dulu. Nak bagi tunjukkan contoh 4 PM. Sepuluh PM. Okey, ada apa-apa pertanyaan sebelum saya tengah setting ni? Ada apa-apa yang tak faham? So setakat ni jelas tak bahagian daftar dan isi menu? Okey, saya dah setting, nak tunjuk demo Okey. Contoh, kita berniaga founder cafe, contoh dia ada cuti pada hari Isnin. Kita memang cuti hari Isnin untuk founder cafe. So korang boleh setting. So ini adalah masa operasi. So bila kita setting masa ni, automatik kedai kita off online pada pukul 4 PM, 4 petang sampai 10 petang. So lepas je 10 petang, 10 malam, 10 malam tu maksudnya 10-1 minit dia dekat app ni dia akan automatic offline dekat app lah, dekat sistem. So customer dah akan nampak kedai kita offline. So ini adalah masa operasi yang sebenar di app. Okay. So untuk founder cafe cuti hari Isnin. Okay. So kita boleh setting masa kita. So kalau kita nak cuti, kita boleh off dekat sini. Pergi tarik skru atas, nampak kat sini ada kosong kan. Lepas 12 AM tu, atas tu kosong kan, klik bahagian kosong. Okey, tutup pun sama. Klik bahagian kosong. Lepas tu kita kemas gini. So pada hari Isnin, dia memang automatik cuti. So customer dia akan tengok kita punya kedai akan offline pada hari Isnin. Okey, contoh. Tiba-tiba kita terpaksa emergency cuti. Contoh pada hari ini adalah hari Ahad. Okey. So hari Ahad kita cuti, terpaksa cuti. So kita pergi kat pensel ni. Sama juga. Pergi kat pensel ni, tekan bahagian yang kosong atas, bahagian tutup pun tekan bahagian kosong yang atas dan kemas gini. Kena pastikan, kena klik kemas gini. So dia hari Ahad automatik dia offline. So kalau kata lepas kita dah tutup, so nanti kita kena ingat diri kita balik untuk kita buka balik. Sebab hari Ahad tu kita emergency sahaja. So yang hari yang kafe cuti yang sebenar adalah pada hari Isnin. Okey. So ini adalah masa operasi kedai. So jelas tak bahagian masa operasi kedai ni? Okey.
Okey, boleh saya tahu jelas tak masuk operasi kedai saya explain ni jelas tak? Faham tak? Faham. Faham Okey. So kita pergi balik, dekat sini ada lagi setting. Okey, tadi kita pergi kat masuk operasi kedai. Okey, dekat sini pula ada info kedai. So kita nak tahu apa info kedai ni. Klik bagi info kedai. So dekat sini masa kita mula-mula daftar bisnes tu, so kita nak kita nak ubah nombor WhatsApp kedai. Kita mungkin nak ubah gambar kedai. Yang sini tak boleh ubah. Nama bisnes memang tak boleh ubah. Kalau tekan pun tak boleh. Hanya sistem sahaja yang boleh ubahkan. Okey? So lepas tu kita nak ubah nombor alamat kedai kita, so kita boleh ubahlah. So lepas kita dah ubah, pastikan tekan kemas kini. Okey? So ini adalah bahagian info kedai. Okey. So bahagian link kedai. So kita tekan tengok apa yang ada. Oh okey, kat sini dia ada tulis link misirakyat.com/my/foundercafe. So apa tujuan link ni? Okey. Kita klik bahagian sini, kita tengok. Okey, so ini adalah ID. So ID link ni kita tulislah kita punya ID kedai kita. Contoh macam sini Founder Cafe. So kita masukkan link Founder Cafe. So Founder Cafe. So korang masukkanlah apa-apa nama kedai korang. Link ni tujuan dia kita boleh copy. Okey. So kita boleh copy link ni, kita boleh share kepada customer, kita boleh share di social media. Untuk apabila orang tekan link ni, dia akan automatic masuk terus direct ke kedai kita. So customer tak perlu nak buka app, nak search cari kedai kita, tak payah. Kita share je link ni, dia akan masuk direct terus ke kedai kita. So dia tak payah nak cari, nak share, tak payah. So inilah tujuan link ni. So korang boleh klik lah korang punya ID kedai korang. Macam sini dah set dah Founder Cafe. So dia akan dapat link sebegini, misirakyat.com/my/foundercafe. So inilah tujuan link kedai. Okey. Kalau ada satu lagi, ini adalah bahagian urus order. So bahagian urus order ini, inilah satu button apabila vendor dia dapat notification apabila customer order kat kedai dia. So macam mana dia nak uruskan? So inilah button dia. So apabila dia dapat notification dekat atas ni, so dia kena buka pada app. So dia klik bahagian business untuk dia uruskan order customer tersebut. So dekat sini dia klik bahagian urus order. Okey, demo ni founder dah pernah banyak kali buat demo pembelian kan. Dah banyak kali. Vendor customer, rider dan vendor. Dia cerita detail. So kalau sebagai vendor, kalaulah ada order, so macam mana nak uruskan, nak tengok order yang dapat tu, dia buka bahagian bisnes ni. Dia tak ada button lain. Okey, klikkan tempat yang dekat bahagian kita punya kedai ni. So klik bahagian urus order. So kita ada order sebab saya tak buat demo. Kalau nak buat demo pasal ini, saya akan pass kepada Encik Faiz, pada founder, untuk kita buat demo pembelian. Baru kita tahu macam mana proses dia. Saya mungkin masih belum, saya boleh cerita tapi mungkin tak se-perfect macam founder cerita. Okay, dia akan masuk macam ni lah. Dia masuk sini, nanti dia akan dapat satu notification kat sini lah untuk dia terima, dan untuk dia set masa berapa minit order tersebut untuk dia selesaikan. Okey, so kita nak buat demo pasal daftar, isi menu dan setting kedai. Okey, so kita dah settle lah semua bahagian. So setakat ni saya nak tanya, ada apa-apa soalan?